Susulan pembukaan sekolah secara berperingkat yang dijadualkan 3 Oktober nanti, usaha kini dijalankan pihak kerajaan untuk memvaksin para pelajar selepas golongan pendidik kebanyakannya sudah pun menerima dos lengkap vaksinasi. Adakah para pelajar sudah bersedia untuk divaksin? Sumber kini mengadakan tinjauan untuk melihat tahap kesediaan mereka menjalani proses ini sebelum memulakan kembali persekolahan yang sudah lama tertangguh akibat COVID-19. Kita fikir kebaikan semualah kan. Kalau perkara ni untuk kebaikan semua, kita setujulah. Sebagai ibu bapa memang sangat ambil beratlah benda ni kan. Sebab benda ni orang kata dah meluas. Jadi kalau kita pun tak tahu tahap kesihatan anak-anak kita kan. Jadi sangat setujulah kalau ambil. Kalau boleh ambil dulu baru kita buka sekolah baliklah. Bagi saya okey je sebenarnya, tapi pada yang kalau boleh yang janganlah yang pelajar sekolah ni anti vaksin, sebab nak SPM kan better korang ambil vaksin tu. Maksudnya sekarang ni sebab tak sedia lagi sebab ada penyakit. So yang mana-mana tu kalau dah bersedia tu bolehlah ambil. Bagus, eloklah tu. Setuju. Saya setuju daripada apa yang untuk divaksin tu. Saya setuju. Kenapa? Kerana kalau tak divaksin, kepada ibu bapa pun menghadapi masalah. Sekiranya dia tak vaksin, jika coronavirus tu berjangkit ataupun apa-apa menyebabkan tu, so macam mana? Lebih elok vaksin sebab dah ibu bapanya divaksin. Dan kalau anak tu tak vaksin, so macam mana kalau kita nak keluar, nak bawa dia berjalan ataupun dia sendiri pergi ke sekolah, keadaan sekolah tu macam mana sekiranya berjangkit, tak adanya prevent daripada vaksin tu? Tak ada kot, sebab sekiranya side effect bukan untuk dia seorang je, semua seluruh Malaysia pun macam tu akan menghadapi yang sama. So mestilah ada pihak kerajaan akan menentukan hala tuju selepasnya sekiranya ada apa-apa berlaku. Tidak, saya bermaksud je kita tak nak mengganggu perjalanan untuk divaksin sekiranya pihak dewasa bermakna yang orang tua dah divaksin, tiba-tiba pihak sekolah anak-anak muridnya tidak divaksin. So susah juga. Pada pandangan saya pemberian vaksin untuk pelajar sekolah adalah wajib kerana kerajaan pun mungkin bakal menetapkan pemberian vaksin ni untuk pelajar sekolah. Lagi satu, ia dapat meningkatkan imunisasi badan, malah dapat mengekang dan juga mengelakkan daripada penularan wabak tu lebih lagi berlaku. Sejujurnya saya bersedia untuk diberikan vaksin kerana saya pun dah buat beberapa research tentang vaksin, malah dalam silibus yang diberikan oleh KPM pun ada menceritakan tentang vaksin. Jadi saya rasa kami yang berumur bawah daripada 18 tahun, iaitu 17 ke bawah, yang lebih-lebih remaja mungkin bersedia untuk diberikan vaksin. Berkaitan dengan pemberian vaksin kepada pelajar, sebagai ibu saya setujulah pelajar-pelajar ni diberikan vaksin untuk mengelakkan daripada jangkitan COVID ni menjadi lebih teruk kepada mereka. Kalau ada arahan minta pelajar-pelajar divaksin sebelum ke sekolah, saya setuju. Sebenarnya ada juga rasa takut ya, sebab kita tak tahu apa kesannya kepada murid-murid sekolah ni sebab mereka masih kecil kan. Jadi saya suka juga sekiranya ada kajian-kajian yang memberitahu kita tentang baik buruknya vaksin kepada pelajar, kesannya kepada mereka, supaya saya boleh buat keputusan yang lebih tepatlah untuk kebaikan anak. Pandangan saya rasa perlu sebab ini akan memudahkan, maksudnya untuk kita semua belajar dengan lebih mudahlah untuk bersemuka. Sebab PDPR ni agak susah bagi sesetengah pelajar sebab kadang ada yang parents yang diorang gunakan gadget daripada parents. So kalau parents diorang kerja, diorang tak dapat nak masuk dalam kelas tu semua. Sebagai seorang pelajar, saya alhamdulillah dah bersedia untuk menerima vaksin. Supaya senanglah untuk bersekolah, untuk keluar ada urusan apa-apa ke. Saya rasa benda tu bagus sangat. Sebab saya boleh pergi sekolah ataupun pergi mana-mana dengan
bebas. Saya tak payah rasa terkurung kat dalam rumah setiap masa. Sebenarnya saya rasa memang vaksin tu memang bagi side effect pun. Tapi itu untuk kesihatan kita supaya COVID ni tak merebak kepada orang lain dan kematian dekat negara ni boleh dikurangkan. Hasil tinjauan mendapati rata-rata ibu bapa dan pelajar bersetuju dengan pemberian vaksin kepada pelajar sekolah. Namun masih ada segelintir yang ragu-ragu dan bimbang. Pada 30 Ogos lalu, 3 orang pelajar membuat laporan polis kerana enggan diarahkan mengambil vaksin COVID-19 dalam program vaksinasi pelajar oleh kerajaan. Tindakan itu juga disokong ibu bapa mereka. Sumber Kini turut mendapatkan komen daripada pakar perubatan untuk menjawab kebimbangan ini. Menurut Dr. Farhan, Malaysia bukanlah negara pertama yang akan memberi vaksin kepada pelajar sekolah. Katanya antara negara yang sudah mula memberi vaksin kepada pelajar sekolah adalah Ireland. Sebenarnya banyak negara sebenarnya dah mula memvaksinasikan orang yang umur 12 hingga 17 tahun ini, dan contoh seperti negara Ireland di mana mereka ada lebih 80% daripada umur ini yang sudah divaksinasi. Jadi sebenarnya kita bukanlah negara pertama yang akan memvaksinasikan, dan harus diingatkan bahawa semua vaksin itu apabila ingin dilaksanakan, mereka melalui fasa-fasa klinikal, fasa 1, 2 dan 3 di mana mereka telah menguji kepada sekumpulan manusia yang umur dia adalah sama dengan apa yang mereka ingin berikan. Jadi bila vaksin itu lulus untuk mereka umur 12 hingga 17 tahun, ini bermakna fasa-fasa klinikal itu telah dilaksanakan. Dan ini juga telah menunjukkan bahawa ia adalah selamat. Dalam pada itu, Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan NUTP juga menyarankan semua warga pendidik dan pelajar supaya segera mendaftar untuk divaksin. NUTP turut mencadangkan Kementerian Kesihatan KKM memberi keutamaan pemberian vaksin kepada warga pendidik dan murid yang terbabit sebelum pembukaan sekolah secara berperingkat pada 3 Oktober ini. Puan Mislia yang merupakan seorang ibu dan guru juga bersetuju dengan pemberian vaksin kepada para pelajar sekolah ini. Beliau merasakan ia merupakan keputusan yang bagus. Jadi pada saya dengan pemberian vaksin terhadap pelajar-pelajar ini, mereka dapat bersekolah semula. Berjumpa dengan rakan-rakan mereka serta bertemu dengan guru dan mereka dapat bersoal jawab. Sekiranya mereka tak faham, tak jelas tentang sesuatu perkara, mereka boleh utarakan kepada guru mereka dengan serta-merta. Pada saya itulah. Jadi memang sangat penting vaksin ini diberi kepada pelajar-pelajar. Selain daripada mencegah merebaknya COVID lah. Sebabnya sebab saya nak mereka pergi bersekolah semula. Berdepan dengan guru-guru, kawan-kawan dan dapat belajar seperti normal balik. Perkembangan terkini daripada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM pula menyatakan remaja berusia 12 hingga 17 di Sarawak akan mula menerima vaksin jenis Pfizer secara berperingkat pada 8 September. Berdasarkan tinjauan dan komen pakar terhadap isu ini, jelas bagi kita bahawa tidak ada apa yang perlu ditakutkan bagi para pelajar menerima vaksin COVID-19. Keputusan yang bijak harus dibuat dalam memastikan perancangan kerajaan mewujudkan imuniti kelompok tidak tergendala. Saya Farida Amiratul bersama juru kamera Junaidi Jaafar melaporkan untuk Sumber Kini.